Bismillah. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah online kita pagi ini beberapa minit saja lagi. Boleh di share info yang berkaitan dengan kuliah pagi ini, insyaAllah. Boleh dengar suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammim bil khairi ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah Taala pertemukan kita lagi ya di dalam kuliah subuh secara atas talian online. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kaifa asbahna, ya, bagaimana pagi ini kita pada hari yang ke-19 Ramadan. Ya, sedar ataupun tidak, begitu cepat masa berlalu. Ya, kita sudah esok 20 Ramadan. Ya, kita akan bertemu dengan malam 10 malam terakhir Ramadan. Tuan-tuan sekalian, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sekalian, sidang penonton semua, kita tanya diri kita, bagaimana dengan amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan? Bagaimana dengan solat jemaah kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan qiraatul Quran, tilawatul Quran, ya, baca Quran kita? Bagaimana dengan al-azkar wal awrad? Bagaimana dengan infak sedekah kita? Bagaimana dengan qiyamul Ramadan? Ya, kerana Nabi SAW menyebut man qama Ramadan,
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nabi kata siapa-siapa yang mendirikan Ramadan berarti kita mendirikan hari-hari Ramadan, malam-malam hari dengan qiyam, dengan solat, dengan zikir, dengan Quran, ya, dengan tazkirah, dengan kuliah, dengan pengajian, dengan lain-lain, ya, amal-amal soleh yang didirikan dengan penuh keimanan, ya, satu dengan penuh keimanan, ya, bahawa kita yakin Allah Ta'ala lah yang akan mengganjari segala-galanya. Allah Ta'ala lah yang akan menerima amal-amal soleh, ya, yang ikhlas, ya, kerana Allah. Yang pertama dengan penuh keimanan, yang kedua dengan penuh pengharapan. Ya, apa harapan kita tuan-tuan? Ya, Ramadan, dengan datangnya Ramadan, apa pengharapan kita? Tentulah kita mengharapkan Allah redha kita. Tentulah kita mengharapkan keampunan. Ya, sebab tu seringkali saya katakan bahawa tuan-tuan, Ramadan yang sifatnya diberkati, dirahmati, ya, di sini pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini turunnya rahmat Allah. Pada bulan Ramadan ini turunnya keberkatan. Pada bulan Ramadan ini pembebasan daripada neraka. Pada bulan Ramadan ini pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Syaitan yang sebelum ini dikenali sebagai makhluk yang seringkali mengganggu gugat kita, mengacau kita, nak heret kita supaya masuk neraka bersama dengan dia, syaitan itu dibelenggu. Tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ini tidak ada makna bagi kita kalau kita tak dapat apa-apa. Ya, bahkan malang kita tuan-tuan sekalian, ya, dalam hadis riwayat Ibn Hibban, ya, yang mana Nabi satu ketika, ya, ketika Nabi naik ke mimbar, ya, Nabi berhenti seketika di anak tangga mimbar, lalu Nabi menyebut amin. Ya, 3 kali Nabi sebut amin. Ya, amin yang pertama, amin yang kedua, amin yang ketiga. Amin yang pertama, selepas Nabi selesai khutbah, Nabi turun daripada mimbar. Sahabat bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innaka sa'idtal minbar faqulta amin, amin, amin." Wahai Rasulullah, kami dengar kamu naik mimbar, kamu turun tadi kamu kata amin, amin dan amin. Ya, kenapa ya Rasulullah? Ya, Nabi kata atani Jibril. Faqala, Jibril telah datang pada aku dan Jibril kata dekat aku, man adraka Ramadan falam yughfar lah famata fadakhala an-nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Ya, Nabi kata Jibril datang pada aku dan Jibril bagi tahu dekat aku, wahai Muhammad, mana-mana umat kamu yang bertemu dengan Ramadan tapi malangnya dia tidak diampunkan oleh Allah. Sebab tu tuan-tuan, malang kita, rugi kita kalau datang bulan Ramadan, dosa kita tak diampun juga oleh Allah. Kita tak dapat juga keberkatan, kita tak dapat juga keampunan daripada Allah, rugi kita. Ya, dan lebih malang kata Nabi, famata fadakhalan nar, mati orang ni masuk neraka, wal a'yadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sedang penonton yang saya hormati sekalian, Ramadan yang berbaki 10 hari lagi tuan-tuan, begitu cepat masa berlalu. Ya, begitu cepat masa berlalu. So, ruang yang ada ni tuan-tuan, marilah sama-sama, ya, kita ambil kesempatan untuk kita buat sehabis baik. Jangan kita lemah, jangan kita putus asa. Ya, kita ada Allah yang Maha Esa. Jangan putus asa kerana kita ada Allah yang Maha Esa. Jangan kecewa kerana kita ada Allah yang Maha Gagah Perkasa. Tuan-tuan, walaupun semalam, ya, Perdana Menteri mengumumkan tempoh perlanjutan PKPB, ya, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, tuan-tuan sekalian, dilanjutkan sehingga 9 Jun. Allahu Akbar. Ya, hak biasanya gelombang 1, 2, 3, 4, 2 minggu, tuan-tuan. Tiba-tiba gelombang yang kelima ini, ya, Perdana Menteri mengambil kira pandangan daripada KKM, mengambil kira daripada pandangan MKN, Majlis Keselamatan Negara, mengambil kira dengan kajian-kajian yang ada, pandangan-pandangan pakar, maka ada keperluan untuk dilanjutkan PKP ini sehingga ke satu tempoh yang agak lama, iaitulah 9 Jun tuan-tuan. Daripada tarikh kita saya berbicara pagi ni tuan-tuan, kita lebih kurang sebulan lagi tuan-tuan. Sebulan lagi tuan-tuan. Ya, yang pastinya
kita sama-sama nak banteras ya COVID-19 ini tuan-tuan. Ya, dalam pada ada sikit kelonggaran baru ni pergerakan ya melintas negeri. Ya, pergerakan apa yang kita lihat adanya di sana peningkatan ya kes-kes baru. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah kita bagi kerjasama yang baik. Ya, saya yakin percaya dengan berkat bulan Ramadan, berkat kita semua menginsafi salah silap kita, berkat kita ya istighfar dan kita ar-ruju' ila Allah, kita kembali kepada Allah, menginsafi diri kita sama-sama, saya yakin percaya Allah Taala akan bantu kita dan tolong kita tuan-tuan. Ya, apapun kita akur pada arahan pemerintah untuk kita laksanakan ibadah ya dalam bulan Ramadan ini maupun nanti perayaan, tuan-tuan sekalian, ya kita stay at home. Ya, pergerakan sebagaimana yang telah dibenarkan, kita akur pada pergerakan itu insya-Allah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya, so yang pastinya pergerakan kita masih lagi dikawal. Ya, kita tak boleh bebas seperti sebelum-sebelum ini tuan-tuan, sebelum tahun-tahun sebelum daripada ini. Ya, so Ramadan kita yang berbaki ini kita kualitikan tuan-tuan. Ya, insya-Allah saya pesan pada diri saya, pada tuan-tuan sekalian, secara bersama marilah kita kualitikan penghayatan ibadah kita insya-Allah. Ya, bukan isu lah tuan-tuan, walaupun ya hikmahnya tuan-tuan ya, kita mungkin sekarang ni ya tersangat rindu ke menghadiri, mengunjungi rumah-rumah Allah. Masjid sudah lama kita tak pergi. Kaum muslimin, orang lelaki dah lama tak pergi sembahyang Jumaat. Betul kan tuan-tuan? Tentu kita rindu untuk solat Jumaat. Ya, tentu kita rasa macam ya hati ni teringin sangat nak pergi solat Jumaat. Ni nak raya pula ni. Ya, nak raya pula. So macam mana? Kita kena sambut raya di rumah. Ya, ziarah pun dalam skala yang kecil-kecil saja. Berhimpun pun dalam skala yang sangat kecil, tak boleh lebih daripada jumlah-jumlah tertentu. Tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah apa pun tuan-tuan, ya kita kena ingat kita adalah hamba Allah. Sebenarnya tuan-tuan, dunia ini sudah tua. Ya, usia dunia ini sudah tua. Kita puasa tuan-tuan. Hari ini dunia berpuasa. Ya, apa yang kita saksikan ialah hikmah di sebalik ya PKP ni, dunia menjadi semakin segar. Pencemaran berkurangan. Ya, hampir-hampir di setengah-setengah tempat awal hari itu langsung tak ada. Kita menyaksikan bagaimana cuaca udara yang segar. Ya, kita menyaksikan bagaimana sungai-sungai yang air kalau dulu keruh, hari ini dah jernih tuan-tuan. Ya, kurangnya asap-asap kenderaan. Ya, kurangnya asap-asap yang dilepaskan oleh kilang-kilang. Ya, dari sudut hikmahnya kita menyaksikan bagaimana ya dunia menjadi sehat, kita mendapat udara segar. Ya, begitulah juga kita hari ini puasa tuan-tuan sekalian. Bila kita tak makan, perut kita tak kita lanyak sangat-sangat. Kita tak makan, kalau bulan tak puasa tuan-tuan, makan macam-macam kita makan. Ya, bila mari bulan Ramadan kita kawal makan. Makan waktu berbuka, ya, kemudian lapis sikit waktu moreh, kemudian kita bersahur, kemudian kita tak makan, tak minum, puasa tuan-tuan. Ya, jadi begitulah. Dengan sebab kita puasa, kita boleh kontrol nafsu kita. Kita boleh perkasakan ibadah kita. Kita boleh mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah Allah Taala buat sesuatu itu tidak sia-sia. Bahkan Allah Taala buat semua itu pasti ada hikmah-hikmah yang tersembunyi yang kadang-kadang kita tak nampak sekarang ini. Tetapi mungkin Allah Taala nak didik kita supaya kita kembali kepada Allah. Tuan-tuan, yang pastinya kita mesti jaga ahli keluarga kita. Ya, kita kena jaga ahli keluarga kita. Ya, dan inilah ruang dan peluang untuk kita jaga ahli keluarga kita. Kita boleh pantau isteri kita, anak-anak kita di rumah, solatnya macam mana, Qurannya macam mana, ibadahnya macam mana, kerja rumah yang guru-guru bagi dah buat ke tidak, main ke banyak. Ya, kalau dulu mungkin kita kata pendidikan ini banyak kita mak ayah sebahagian besarnya dia sap pada guru-guru. Tetapi hari ini kita sendiri ya dalam tempoh beberapa bulan ini kita pantau secara dekat pendidikan anak-anak kita ini. Pokok nak keluar buah yang cantik, pokok berpuasa. Mungkin ya Allah Taala nak bagi sesuatu yang terbaik ya selepas daripada ini pada kita insya-Allah.
Ya, kita kena kembali. Sebab itu puasa-puasa ini bererti nak kembalikan kita kepada fitrah kita. Ya, yang mana kita ni hidup bertuhan. Kita kena akur pada perintah Allah. Kita kena tunduk dan patuh pada perintah Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah esok 20 Ramadan, lepas tu kita akan masuk pada 10 yang terakhir. Pusingan terakhir, tuan-tuan. Ya, pusingan terakhir ni sepatutnya kita kena pecut. Kalau orang masuk lumba lari, ya, 4 kali 100, 4 kali 400, biasanya larian untuk round yang pertama tu, tuan-tuan, dia tak speed sangat. Dia tak speed sangat. Dia biasa-biasa saja. Masuk pusingan kedua, dia laju sikit. Masuk pusingan ketiga, dia laju sikit. Kalau 4 kali 100 kan? Atau 4 kali 400. Masuk pusingan yang keempat ataupun baton yang kita hulurkan kepada pelari yang keempat, biasanya dia akan speed, tuan-tuan. Ya, dia akan speed. Makanya kita juga, tuan-tuan, dalam kita menjalani ibadah dalam bulan Ramadan ini, kita kena speed. Apatah lagi sementara Allah Ta'ala janjikan, ya, Al-Qadar itu berlaku pada 10 malam terakhir. Walaupun kita kata kita tak kisah, ya, kita tak perlu kisah kita bertemu ataupun tidak dengan Al-Qadar, yang penting, tuan-tuan sekalian, kita beribadah sehabis baik setiap hari, setiap malam dalam bulan Ramadan. Ya, insya-Allah Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita bertemu dengan malam Al-Qadar, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah pagi ini kita nak tengok sikit, ya, perbahasan ataupun perbincangan yang berkaitan dengan Al-Qadar. Saya sebut ini ada info-info baru, ilmu-ilmu baru untuk kita tempuh 10 hari terakhir, khasnya dalam kita memburu Al-Qadar. Nabi SAW menyebut, taharrau lailatal qadri bil ashril awakhir. Nabi kata, carilah malam-malam Al-Qadar itu pada 10 malam terakhir. Makna kata, tuan-tuan puan sekalian, Nabi suruh kita cari. Ya, cari, tuan-tuan. Kalau duduk diam, tu orang tak cari. Orang tak cari ni sifatnya duduk diam-diam, dia menunggu saja. Tapi kalau cari ni, tuan-tuan sekalian, kita kena carilah. Bertanya, bercakap tentang dia, bertanya-tanya hal yang berkaitan dengan dia. Maknanya kita cari. Macam orang nak kahwin lah, tuan-tuan. Bila dia tanya, kalau dia tanya direct, ada tak sini anak-anak gadis yang boleh saya nak memperisterikan dia? Itu direct. Ada cara indirect, ya, cari macam mana? Mungkin dia belik-belik majalah, mungkin dia share dekat friend Facebook dia, ya, dia cari hak nama-nama perempuan kan. Mungkin juga dia upstate unsur kejiwangan. Kan? Maksudnya apa? Maksudnya dia sedang mencari secara indirect. Ya, nak cari, nak cakap direct segan, nak cakap direct malu, tapi dia bagi dah signal-signal, ya, secara indirect bahawa dia sedang mencari seseorang. Demikianlah kita, tuan-tuan, dalam kita mencari Al-Qadar, orang yang sifatnya mencari ini, dia akan bercakap. Ya, dia akan bercakap tentang Al-Qadar. Dia akan buat kajian, dia akan cari bahan-bahan bacaan, dia akan baca buku-buku yang berkaitan dengan Al-Qadar, kelebihan Al-Qadar, dia akan bertanya kepada asatizah, guru-guru yang ada, ya, tentang Al-Qadar, dan dia mungkin up di status dia tentang Al-Qadar, ya, dia naikkan surah Al-Qadar, ya, di up status dia dengan terjemahan makna. Kenapa? Kerana, ya, dia mencari Al-Qadar. Berarti dia sedang memikirkan bagaimana nak dapat Al-Qadar. Apa kelebihan tentang Al-Qadar ini? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perkataan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Ya, firman Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan, yakni Al-Quranul Karim, pada malam kemuliaan, ya, malam Al-Qadar. Ya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau kita bertemu dengan malam Al-Qadar, ibadat kita menyamai bahkan lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan ni tuan-tuan, 83 tahun tuan-tuan usia ataupun dia punya tempoh dia. Kita hidup mungkin tak sampai 83 tahun. Nabi kata a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 sampai 70. Allah tuan-tuan, dalam pada umur 60 sampai 70 biasanya berlaku kematian. Ya, tapi ada orang yang Allah panjangkan usia dia. Ya, 80 tahun, 90 tahun. Alhamdulillah, ini rezeki. Sebab tu bila usia panjang, lebih daripada tempoh apa yang Nabi sebut, tuan-tuan sayugia kita mesti dekat, lebih dekat pada Allah. Ya, lebih dekat pada Allah, lebih semakin kerap menginsafi diri, bermuhasabah diri, ya, posisikan diri sebagai hamba Allah. Ya, kenapa? Kerana itu adalah subsidi yang Allah Taala bagi. Ya, ada benda-benda yang kadang-kadang tak patut dah kita dalam usia macam tu, duk sibuk-sibuk lagi tuan-tuan. Ya, contoh apa? Duk sibuk lagi benda-benda yang tak sepatutnya. Duk sibuk lagi, duk berpolitik sana sini. Geram juga aku. Ya, duk main lagi politik sana sini, usia dah, ya, kubur rumah kata pergi dah, kubur kata mari dah tuan-tuan. Walaupun saya katakan tuan-tuan mati ni tak syarat tua, ya, dan mati tak syarat sakit, tetapi sakit itu adalah petanda untuk kita menuju ke arah mati. Ya, menua itu bererti kita juga sedang menuju ke arah, ya, alam kekal abadi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya, 1000 bulan ini, ya, kalau kita bahagi dengan 12 bulan, kita akan dapat 83 tahun. Ya, bayangkan tuan-tuan kalau kita malam itu kita infak sedekah pada hari tersebut, malam harinya kita qiyam, kita semayang banyak, semayang hajat, kita berdoa pada Allah, kita bermunajat pada Allah, ya, infak sedekah yang kita buat, transaksi online yang kita buat pada malam tersebut, sedekah infak, ya Allah tuan-tuan, 1000 kali ganda tuan-tuan, menyamai 83 tahun tuan-tuan. Ya, apakah kita tidak mahu? Ya, sudah tentu kita sama-sama mahu tentang kelebihan itu. Ya, ayuh mari sama-sama, ya, kita masuk gear untuk kita speed di pusingan yang terakhir ini. Mudah-mudahan, ya, ni siapa ni? Tun versus Anwar lah tu. Saya tak masukkan siapa-siapa tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya, umumlah pada semua, pada kita siapa-siapalah. Ya, yang kadang-kadang bila kita sepatutnya, Nabi kata apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Min husnil muslim mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nabi kata di antara tanda-tanda kesempurnaan seseorang muslim itu, dia meninggalkan perkara-perkara yang tak sepatutnya dia buat lagi. So perkara-perkara yang tak patut kita buat, bukan masa kita dah, ya, kita tinggalkanlah. Ya, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, perkataan Al-Qadar, Lailatul Qadar ini daripada dua kalimah. Ya, Lailah satu, satu lagi ialah Al-Qadar. Lailah ni apa? Al-Lailatu. Lailatu ni ialah malam. Mudah fahamnya malam lah. Iaitu tenggelamnya matahari, yang takrif kepada Lailah itu tenggelamnya matahari sehingga terbitnya fajar. Sehingga terbit fajar. Itu takrif malam. Dia berlawanan dengan siang. Ya, sebab tu disebut lailatu. Ya, al-lailatu. Baik, ataupun lailatun. Al-Qadar adalah bermaksud kemuliaan. Ya, hukum ataupun suatu hukum. Jadi malam Al-Qadar itu ialah suatu malam yang telah ditetapkan oleh Allah. Suatu malam yang telah ditentukan oleh Allah. Suatu malam yang penuh dengan kemuliaan. Bila kita sebut malam Al-Qadar, ianya adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Kenapa? Kerana tatanazzalul malaikatu waruh. Ya, pada malam tersebut, malaikat turun, Jibril juga turun dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan, dan malam itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan keberkatan sehinggalah terbit fajar. Ya, ini disebut oleh Allah ya di dalam Al-Quranul Karim. Para ulama berbeza pendapat apabila Al-Qadar disandarkan kepada malam. Ada ulama berpendapat ianya kerana kemuliaan, terdapat juga pendapat-pendapat lain. Baik, dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menyebut pendapat malam Al-Qadar itu ialah malam yang mulia, malam yang diberkati, diagungkan. Ya, malam itu malam yang diagungkan dan dengan banyak kelebihan tuan-tuan sekalian. Sebab tu dengan banyaknya kelebihan malam Al-Qadar itu,
Rugi kalau kita tak tahu. Rugi kalau kita tahu dan kita tidak memburu malam Al-Qadar tersebut. So kita kena buru, kita kena cari, ya. Disebut dalam hadis-hadis yang lain, ya, bila menjelang malam 10 malam terakhir ni, Nabi mengasingkan dirinya daripada isterinya. Ya, Nabi menggerakkan, mengejutkan ahli keluarganya untuk solat malam. Ya, Nabi ikat kain. Ya, Nabi wa aiqadha ahlahu. Ya, wa shadda mi'dharah. Ya, bila menjelang 10 malam, masuk 10 malam terakhir, Nabi banyak solat malam. Ya, Nabi kejutkan ahli keluarganya untuk tahajud, ya, solat malam. Ya, dan Nabi ikat kainnya. Ya, mana kata Nabi uzlah, asingkan diri, fokus kepada apa yang disebut sebagai ibadah. Ya. Ustaz, bolehkah orang nak bayar zakat fitrah dengan orang dekat orang yang menerima zakat fitrah tapi dia nak bagi sendiri ke asnaf? Apa hukumnya Ustaz? Ya, boleh tuan-tuan sekalian. Ya, tak ada masalah. Ya, boleh saja bagi kepada asnaf. Ya, sekarang ni amil kerajaan tak beraksi. Ya, kita boleh bayar zakat melalui online. Ya, dan boleh juga kita bayar zakat, ya, kepada asnaf-asnaf. Maksudnya dari sudut hukum, zakat itu telah sempurna, ya, dilaksanakan. Hukum membayar zakat itu hukumnya wajib. So pastikan tuan-tuan jangan kita terlepas pandang dan akhirnya kita tidak membayar zakat. Na'udzubillah min zalik. Ya. Baik, tuan-tuan saya hormati sekalian. Ada pendapat yang lain yang menyebut, ya, malam yang agung itu terdapat ayat-ayat Quran. Syed Qutb kata terdapat ayat Quran yang menyebut peristiwa malam ini berkilauan memancar cahayanya. Ia melimpahkan cahayanya yang tenang, indah, mesra. Iaitulah cahaya Allah yang gemilang di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini dikira sebagai batu asas agama Islam yang menjadi penutup kepada seluruh agama para Nabi. Penurunannya adalah sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Selama ini mereka hidup dalam kegelapan syirik, menyembah berhala, mereka meraba-raba tanpa petunjuk dan tidak mengikut, ya, jalan kehidupan dan acuan yang sebenar. Tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala sebut ayat yang saya bacakan tadi, suratul Qadar, ya, ayat yang keempat dan kelima. Tatanazzalul malaikatu waruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun malaikat, ya, dan juga para malaikat Allah turun malam tu. Malam Al-Qadar tu malaikat Allah turun. Turun juga malaikat Jibril, ya, dengan izin Tuhannya, dan mereka mengatur segala perjalanan urusan, ya, urusan-urusan dunia ini. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sehingga terbitnya fajar. Ibnu Katsir berkata zahir ayat menunjukkan bahawa malam Al-Qadar lebih afdal daripada malam Jumaat. Itu secara zahir ayat. Walaupun begitu ada juga pendapat yang mengatakan malam Jumaat lebih afdal. Tuan-tuan, kita ni Jumaat sedia maklum. Jumaat disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Disebut sebagai penghulu bagi segala hari. Ya, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumil Jum'ah. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila minha wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Ya, Jumaat disebut sebagai penghulu bagi Ramadan, disebut sebagai penghulu bagi segala bulan. Ya, penghulu bagi segala al-anbiya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidul Istighfar, penghulu bagi segala istighfar. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na wa na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabu'u bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni salah satu sifatnya ialah Al-Mukhtar. Al-Mukhtar ini ialah Allah Ta'ala memilih, maha pemilih. Dalam seminggu, ya, dia pilih hari Jumaat sebagai penghulu bagi segala hari. Dalam sebulan, dia pilih Ramadan. Ya, 12 bulan tu sebulan, penghulu bagi segala bulan. Ya, kemudian dalam sebulan itu pula,
dia jadikan pada 10 malam terakhir adanya malam Al-Qadar. Ya, Allah Maha Pemilih, tuan-tuan. Ya, Maha Pemilih. Ya, maka kita carilah ya hari yang terbit padanya matahari, hari Jumaat. Kenapa? Karena hari Jumaat, ya, Nabi kata dalam hadis, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumil Jum'ah. Hari yang terbit padanya matahari, hari yang paling baik hari Jumaat. Fihi khuliqa Adam, Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat. Wa fihi udkhila minha, Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga pada hari Jumaat. Wa fihi ukhrija minha, Nabi Allah Adam dikeluarkan ya daripada syurga turun ke dunia. Ya, kata ulama, Allah Taala memuliakan Nabi Allah Adam untuk menjadi khalifatu fil ard, menjadi khalifah di muka bumi pada hari Jumaat. Wala taqumus saah illa fi yaumil Jum'ah, tak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Tuan-tuan sekalian, ya, saya katakan tadi, tuan-tuan, dunia ini ya sudah meniti usia yang panjang. Kita sedang berada di akhir zaman. Ya, wabak yang datang ini, tuan-tuan, sebenarnya Allah Taala nak bagi tahu bahawa mesej yang Allah nak sampaikan apa? Ya, kita berada di akhir zaman. Ya, wabak yang datang ni, tuan-tuan, panjang, tuan-tuan, berbulan sudah kita melaluinya. Ya, ada negara yang sudah surrender, tuan-tuan, yang tidak mampu lagi berkata apa-apa. Ya, Allah satu. Yang kedua, Allah Ta'ala nak didik kita supaya dengan tarbiyah penyakit yang Allah Ta'ala hantar ini, supaya kita kembali kepadanya, kembali kepada fitrah. Henti-hentilah mensyirikkan Allah. Henti-hentilah menyengutukan Allah. Henti-hentilah daripada menyembah lagi perkara-perkara yang tak sepatutnya kita sembah. Tuan-tuan, sudah sampai masa kita, tuan-tuan, berkawan dengan non-Muslim ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kena dakwah mereka, ajak mereka, seru mereka, panggil mereka untuk menyembah Allah yang esa. Ya, orang Islam henti-hentilah daripada melakukan maksiat dan mungkar. Ya, jadilah kita jadi balaci musuh. Kita jadi kuda tunggangan musuh. Kita jadi terompah kayu musuh. Henti-hentikanlah. Kembalilah kepada Allah. Islam ni, tuan-tuan, dia bukan hanya semayang, puasa, zakat, haji saja. Islam ini dia mencakupi seluruh tata cara kehidupan manusia. Daripada urusan yang berkaitan masuk tandas, keluar tandas, doa makan, sebelum makan, selepas makan, apa lagi, berkahwin, bersama dengan isteri, pakai pakaian, tanggal pakaian, ya, musafir, berkenderaan dan sebagainya. Tuan-tuan, Islam ini lebih daripada itu, ya, mencangkupi segala, termasuklah dalam urusan perkara yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan. Ya, apa masalah kita sampai kita tidak lagi mahu kembali kepada Allah ini? Kembali berhukum dengan hukum Allah. Apa masalah kita? Ya, apa masalah kita sampai kita hilangnya keyakinan dengan hukum Allah, dengan janji Allah? Tidakkah Al-Quran itu kitab Allah? Tidakkah Al-Quran itu kitab mukjizat? Tidakkah Allah Ta'ala yang menciptakan kita? Tidakkah Allah Ta'ala yang menjadikan kita Muslim? Ya, menjadikan mereka-mereka yang non-Muslim? Semua ini ciptaan Allah, Allah Ta'ala yang buat. Takkan kita lebih cerdik daripada Allah? Allah yang datangkan hukum, Allah yang menentu, mengawal manusia dalam perkara yang berkaitan dengan curi. Kita tak berupaya hukuman yang kita buat untuk kawal, kekang orang daripada mencuri. Maka Allah Ta'ala datangkan satu hukuman yang adil kepada semua, ya, yang nak menjaga semua supaya curi, bila sabit kesalahan, potong tangan. Ya, demikian juga minum arak. Ya, baru-baru ni kita dikejutkan lagi dengan dalam tempoh PKP ni, tuan-tuan, ada lagi pemandu-pemandu mabuk. Ya, pemandu-pemandu mabuk. Ya, kenapa? Kerana arak masih ada, masih beroperasi, masih jual. Ya, tuan-tuan, ya, judi satu, arak satu. Ya, tolong kemukakan kat saya, agama mana yang membenarkan penganut dia minum arak? Agama mana yang membenarkan penganut dia berjudi? Ya, sebab tu kita kata hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ya, Quran kita baca, Ramadan tadarus, berapa round dah kita habis. Ada yang masya-Allah 2 hari 3 hari sekali tadarus habis, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan, tapi tidak cukup takat itu. Al-Quran bukan setakat dibaca, tetapi dihayati, difahami, dan kita kena implementasikan dalam kehidupan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, ya, negeri dan negara kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ya,
Sambung kepada apa yang kita nak sebut. Ya, tadi ya Allah Taala memuliakan malam Al-Qadar. Apa kelebihan malam Al-Qadar? Para ulama berpendapat sebaik-baik amalan soleh adalah pada malam Al-Qadar, yang mana ianya lebih baik daripada 1000 bulan. Hal ini berdasarkan nas terlalu banyak. Antaranya apa tuan-tuan? Ya, malam Al-Qadar mempunyai kelebihan kerana banyaknya keistimewaan, dan malam tersebut dibahagikan kebaikan yang banyak dan tidak terdapat seumpamanya pada 1000 bulan. Ramai ulama dan ahli tafsir berpendapat amalan dilakukan malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan dan tiada padanya malam Al-Qadar. Hal ini ya disokong oleh ya sebahagian ulama. Malaikat dan Jibril turun pada malam tersebut. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahawa mereka turun daripada setiap langit, juga Sidratul Muntaha, ke langit dunia untuk mengaminkan doa orang yang memohon pada malam tersebut sehingga waktu fajar. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, doa kita penting tuan-tuan. Ya, munajat kita penting. Apa yang kita nak doakan, apa yang kita nak hajatkan, tuan-tuan, nyatakan dalam doa kita pada 10 malam terakhir ini tuan-tuan. Jangan tinggalkan ibadah pada malam akhir-akhir. Kalau dulu tuan-tuan, kita sibuk dengan apa tuan-tuan? 10 malam terakhir ni berlakunya pergerakan balik kampung sebagainya. Kita musafir. Maka waktu itu kita menyaksikan masjid-masjid surau dah ditinggalkan. Dah semakin tak ramai. Sebab apa? Sebab kita bergerak balik kampung. Ya, ini cabaran juga ni dalam tempoh-tempoh dah masuk 10 terakhir ni. Lagu raya dah berkumandang. Tu pun mujur lagu raya Denang Perantau ke apa ni, semua lagu-lagu balik kampung ni dah tak berapa nak relevan untuk dipasang waktu ini. Sebab apa? Sebab dia mengimbaukan nostalgia, dia boleh mendatangkan perasaan marah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak boleh bergerak nak balik kampung. Jadi pasanglah lagu raya biasa-biasa saja. Dan saya nak sebut tuan-tuan, kalau dulu kita sibuk nak balik kampung, kadang-kadang kita terlepas. Malam akhir kita dah dilalaikan dengan apa? Nak sambut raya. Bila nak sambut raya ni tuan-tuan, kita sibuk nak hias rumah, nak tukar langsir baru, nak tukar sofa baru, nak cari pakaian-pakaian raya. Tapi raya tahun ni tuan-tuan berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini. Kita banyak duduk di rumah. Ya, dulu 10 malam terakhir orang kita tak cari malam Al-Qadar ni. Dia tak cari sangat, dia tak serius mencari. Dia lebih mencari Al-Qamdar. Ya, Al-Qamdar ni, Qamdar lah, pasar raya Qamdar. Dia pergi sana, potongan sini, potongan sana, murah sini. Tuan-tuan, tapi tahun ni tuan-tuan, kita melalui Ramadan 10 malam terakhir ni, kita tak ke sana, ke sini. Saya rasa kita boleh lebih fokus untuk mencari dan memburu Al-Qadar insya-Allah. Tuan-tuan, apa lagi? Turunnya malaikat Jibril membawa rahmat dan perintah Tuhan. Dengan perintah Tuhan, mendapat keselamatan dan kebaikan semuanya tanpa sebarang kejahatan hingga keluar fajar. Allah tidak takdirkan pada malam tersebut kecuali keselamatan. Sedangkan Mujahid berpendapat ia merupakan malam selamat di mana syaitan tidak mampu untuk melakukan sebarang kejahatan pada malam tersebut. Waktu dan bilakah berlakunya Al-Qadar? InsyaAllah yang ni kita tengok pada pagi esok. Kita sambung pada pagi esok. Kita nak tengok waktu dan bilakah berlakunya Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar tu bila. Kita cari ya ulama-ulama menafsirkan hadis-hadis, ya beberapa hadis yang berkaitan dengan ya malam Al-Qadar tu berlaku bila, ya, dan kita akan tengok juga rahsia apa hikmahnya Allah Taala menyembunyikan ya malam Al-Qadar itu, dan kita tengok juga nanti tanda-tanda ya Al-Qadar itu apa. Tuan-tuan, insya-Allah sambungan yang berkaitan dengan Al-Qadar ini kita sambung pada pagi esok tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa ya salurkan sumbangan tuan-tuan kepada akaun Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abrar ya sebagaimana yang tertera. Insya-Allah mudah-mudahan infak sedekah kita dalam bulan Ramadan ini ya diganjari dengan sebaik-baik ganjaran, dilipat gandakan pahala. Insya-Allah tuan-tuan doakan saya doakan tuan-tuan sehingga kita bertemu lagi pada esok hari insya-Allah. Mohon maaf ya, doakan saya. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.